Pertama, saya rasa paket 2017 adalah paket yang lemah dan tidak holistik kerana banyak pemotongan khususnya bagi Sabah. Sebagai orang Sabah, saya berasa amat kecewa. Daripada 260.8 bilion, sebanyak 2014.8 bilion bagi belanjaan mengurus, manakala hanya 46 bilion sahaja untuk pembangunan. Berbicara dengan peruntukan pembangunan pada tahun lalu, iaitu 52 bilion sebelum kerajaan buat ubah sui. Bajet 2017 kurang 6 bilion peruntukan pembangunan. Saya melihat bajet 2017 adalah bajet yang negatif, Dato' Speaker. Dengan merosotan ekonomi masa-masa, bajet ini tidak membantu untuk kekurangan unemployment rate yang semakin tinggi, khususnya di Sabah. Bajet ini juga kurang menekankan kebajikan, kurang upaya dan kurangan pekerja secara keseluruhannya. Saying, ia hanya banyak kasih ikan, tapi tidak beri pancing. Ini memang tidak perlu tanggung jawab. Pertumbuhan pembangunan untuk Sabah juga sangat kurang. Ini tidak adil dan tidak sepatutnya berlaku. Dato' Speaker, bagi kawasan Kota Kinabalu, walaupun kerajaan telah umumkan bahawa Kota Kinabalu akan dibangunkan sebagai Grow Catalyst City di bawah rancangan Malaysia ke-11, tetapi ia amat mengecewakan kerana bajet 2017 yang diumumkan oleh Menteri Kewangan ini langsung tidak ada bagi apa-apa peruntukan untuk pembangunan Kota Kinabalu. Kota Kinabalu telah naik taraf sebagai bandaraya pada 2002. Tetapi sehingga hari ini masih tiada sistem trend yang beri perkhidmatan kepada penduduk Kota Kinabalu. Lebih teruk lagi, sistem PAS di Sabah masih ketinggalan zaman dan semasa seperti 20 tahun lalu. Ini amat memalukan. Saya mahu kerajaan ambil serius tentang isu ini. Walaupun kerajaan cakap ada peruntukan 1 bilion untuk pembinaan sistem PRT di Kota Kinabalu dalam bajet 2016, tetapi saya tidak dapat cari dalam buku belanjawan. Saya minta penjelasan dan maklumat lanjut tentang projek ini. Jika kerajaan rancang projek High Speed Rail Singapore KL dengan kos 40 bilion dan 55 bilion untuk East Coast Railway, kenapa tidak guna 1 bilion saja untuk public transport di Kota Kinabalu sebagai sebuah ibu kota dan menjadi pusat pentadbiran yang moden dan livable. Dato' Speaker, saya juga mahu tersentuh mengenai pembataan program penyerakaman harga dalam bajet tahun depan. Saya dapat program ini tidak disentuh oleh Perdana Menteri. Adakah program ini sudah dipatahkan? Dari tahun 2013 ke 2016, kerajaan telah peruntukkan lebih 1.239 bilion bagi tujuan serangkamkan harga barangan antara timur dan barat Malaysia dan slogan yang sungguh menawan, iaitu One Nation One Price. Saya pernah bahaskan isu ini sedang Parlimen Lepas. Walaupun bagaimanapun harga barang di Sabah masih lagi tinggi berbanding di Semenanjung. Kerajaan masih memandang serius isu ini. Mesti memandang serius isu ini bagi mencapai satu nation, satu price. Saya ada dua persoalan. Pertama, bagaimana kerajaan boleh selesaikan masalah ini? Sedangkan masalah ini masih berterusan dan semakin serius. Kedua, adakah program ini gagal dan apa sebenarnya daripada peruntukan yang diberi itu, bagaimana duit itu digunakan?
Ataukah ini seperti skandal Watergate di Jabatan Air Sabah, di mana 60% peruntukan daripada kerajaan persekutuan masuk ke dalam poket pegawai rasuah. Kes rasuah Jabatan Air Sabah ini amat memalukan. Daripada 3.3 bilion peruntukan kerajaan persekutuan, 60% dimasukkan dalam poket pegawai yang rasuah, iaitu 2 bilion ringgit. Saya percaya yang ditangkap dan disiasat dalam skandal Watergate hanyalah anak buaya. Saya harap SPRM boleh tangkap papa buaya jaga. Dalam 2 bilion itu hanya ada 120 juta dikembalikan, dapat dicari. Tapi ada lagi hilang 1.8 juta, masih belum dapat lagi. Masih hilang. Jadi saya harap SPRM cari balik mana itu missing 1.8 billion, masih lagi dalam ini Watergate issue. Skandal Watergate ini langsung tidak boleh diterima. Kalau tidak rasuah, sistem PRT boleh disegerakan, dikeke, sekolah-sekolah di Sabah boleh di-upgrade dengan izin demi keselarasan anak-anak kita. Dan sudah tentu tiada masalah pangkalan air dan listrik di Pata atau kampung, di bandar dan di kampung. Rasuah perlu dihapuskan, kerana rasuahlah yang menyebabkan orang Sabah begitu miskin dan terundur. Satu Speaker. Baru-baru ini, laporan media cakap pelabuhan Sepangga Kota Kinabalu telah mengenakan desa untuk memeriksa kontainer dengan dibuka secara 1%. Ini menyebabkan masalah congestion di pelabuhan ini semakin serius. Banyak kapal besar terpaksa tunggu lama di luar perairan Sepangga dan tidak dapat unload barang-barang di pelabuhan Sepangga. Ia menyebabkan banyak kapal pergi ke tempat lain dan unload barang-barangannya seperti di Perunai, Miri atau Kuching. Jika masalah ini tidak selesai, ia akan membawa impak besar kerana ia akan menyebabkan kekurangan barangan dalam pasaran Sabah. Saya harap masalah ini diberi perhatian dan prosedur dilaporkan lebih mudah supaya pelabuhan kita lebih berdaya saing dan efektif. Saya juga ingin tanya apakah status naik taraf Sepangga Port sebagai transshipment hub atau Far East Hub. Kenapa ini tidak dibangkit dalam ucapan bajet? Saya harap cadangan ini bukan untuk main-main. Jangan hanya buat tren MRT dan high speed train di Semenanjung. Sedangkan port dan tren kita di Sabah masih bertinggalan zaman. Ini betul tidak ideal pada orang Sabah. Satu Speaker. Masalah putus penggalan listrik juga selalu terjadi di Sabah. Macam dulu lagi. Dulu kawasan East Coast Sabah yang selalu putus listrik. Tapi sekarang Kota Kinabalu, Ruyang, Likas, Lito, Penampang dan banyak lagi tempat selalu blackout. Pada Disember 2015, SCAP melaporkan jualan atau sale sebanyak 1.927 bilion ringgit. SCP untung hanya 106 juta. Dan jika harga minyak dunia turun, SCP akan keuntungan lebih besar. Apa yang menyebabkan seperti yang saya katakan tadi, iaitu kualiti perkhidmatan SCP yang tidak memuaskan. Sikit-sikit blackout. Satu Speaker. Perkhidmatan elektrik yang baik amat penting untuk menjana pembangunan Sabah yang lebih baik. Satu Speaker. Masa ini berlalu dibaiki dengan sekarang.
Baru-baru ini dalam laporan media SCSP mendakwa mereka rugi 60 juta ringgit kerana kes curi elektrik oleh 178,000 rumah setinggan. Jika kes pencurian tidak berlaku dan 64 juta bersamaan dengan 61 keuntungan sebenarnya. Jika kes kerugian ini tidak berlaku dan jumlah 64 juta dikira sebagai sebahagian dari keuntungan syarikat, tentu kerajaan akan mendapat cukai lagi tambahan sebanyak 14,4 juta. Datuk Speaker, pihak SCSP juga telah keluarkan statistik yang menunjukkan terdapat 1,100 koloni setinggan di seluruh Sabah mendakwa pihaknya telah menjalankan lebih 100 operasi mempanteras kegiatan curi pangkalan elektrik sebanyaknya di Sandakan, Tawau, Laratu, Sempurna dan tidak kecuali Kota Kinabalu. Siapakah yang mau bertanggungjawab terhadap insiden ini atau kita hanya senang menyebabkan kroni setinggan yang rata-rata ditiami warga asing tanpa izin? Sudahlah, elektrik selalu putus-putus karena curi lagi. Saya nak bertanya di Dewan Yang Mulia ini, adakah wujud sebarang isu rasuah melibatkan sambungan elektrik haram? Saya mau bertanggung jawab. Bayangkan jika 64 juta ringgit ini tidak rugi. Wang ini itu boleh digunakan untuk tingkatkan kualiti elektrik di Sabah. Ini sangat ironik. Rakyat di Pendamaran Sabah tidak ada tiang elektrik pun, tetapi parti senang-senang guna elektrik. Ini sangat kecewakan orang Sabah. Apakah rancangan kerajaan untuk selesaikan masalah kecuarian ini, termasuk isu PTI dan kawasan setinggan? Adakah elemen rasuah juga berlaku? Justru saya sekali lagi memohon pihak SPRM menyiasat perkara ini demi kebaikan rakyat Sabah. Datuk Speaker, baru-baru ini Mahkamah Persekutuan Switzerland arahkan UPS Bank mentitahkan rekod mengenai hubungan bisnesnya dengan Ketua Menteri Sabah. Ia berkaitan siasatan pihak berkuasa negara itu tentang kes perubahan wang haram sebanyak US 90 juta atau ringgit 360 juta dan kaitan dengan konsesi kayu balak lagi. Sebelum ini, mengikut siasatan kes, keterangan SPRM dan maklumat AC di Hong Kong, pelaku permintaan 40 juta, tetapi ia tidak disiasat sebagai rasuah kerana dikatakan tema politik Jabatan UMNO Sabah dan melibatkan Taikun bernama Michael Chia. Masih ingat lagi, Datuk Speaker? Datuk Speaker, keadilan mesti kerana rasuah Sabah, rakyat Sabah miskin, pendapatan mereka sedikit, ekonomi Sabah kurang perkembangan. Saya fikir juga kerajaan perlukan duit rasuah ini perlu dirampas dan bangunkan Sabah. Ini bukan jumlah yang sedikit. Datuk Speaker, saya mohon Bank Negara dan SPRM segera jalankan siasatan buka semula kes. SPRM juga perlu ada kuasa pentakwaan supaya lebih perkasat selesaikan kes-kes rasuah dengan lebih holistik. Kerana Sabah dikenakan
yang banyak buaya darat 2 kaki, bukan 4 kaki. Jadi ini dalam Malaysia yang Kota paling Kinabalu. banyak buaya lah di sini. Kota Kinabalu. Boleh minta laluan sikit? Sekejap tak? Okey. Terima kasih Datuk Speaker. Berkaitan dengan kes kayu balak Sabah dan nama yang disebut adalah Michael Chia. Saya ingat pada tahun 2012 kes ini telah dibongkar dan kerajaan melalui pejabat Guaman, Attorney General, mengesahkan bahawa 40 juta daripada duit ini adalah wang derma kepada UMNO Sabah. Bukankah masa sudah datang lagi untuk membuat satu siasatan, terlebih lagi dengan keadaan yang kita telah dapati ataupun fakta yang kita dapati di Jabatan Watergate Scandal Sabah, jika duit ini betul-betul derma ataupun it stem from a contract mungkin dalam Yayasan Sabah ataupun berkaitan. Terima kasih Kota Kinabalu. Terima kasih Penampang. Datuk Speaker, masuk ucapan saya. Kerana ini saya tahulah ini SPRM, dia takut buaya besar. Kerana buaya besar yang di Semenanjung yang paling besar, orang yang tangkap dia kena makan atau kena gigit keras-keras atau kena buang pergi laut. Jadi Datuk Speaker, memang sedih seperti yang disebut oleh Kerang Patah. Negara kita dikuasai oleh hypocrisy, iaitu sebuah negara yang bukan kuasa oleh orang yang honest, yang jujur, tapi orang yang orang yang ini apa yang dikatakan oleh Kerang Patah PPP. Ini ialah dikuasa oleh pencuri besar, perampok besar dan penyamun. Wah, apa ini penyamun ah? Ya, Kota Kinabalu cukuplah yang 3P itu cukup. Okey. Tapi saya pun mau sebut Sabah lari Sabah juga lah kan. Ini ada kekhawatiran juga lah. Pagi sudah habisin. Okey, cukup sudah Datuk Speaker. Jadi Datuk Speaker, saya ini bajet 2017, saya betul-betul langsung tidak puas hati untuk Sabah kerana apa yang beli kepada Sabah itu kacang putih. Jadi dengan hati yang betul-betul lah sakit. Betul-betul sakit. Saya tidak sokong paket ini 2017. Sekian, terima kasih. Saya tolak ini paket. Ya, Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker memberi